Itu tak ada masalah. Nak menguatkan kita bahawa kita nak buat apa sekarang. Banyak istighfar, banyak mengingati bahawa kita nak solat ni, ya Allah, terima solat aku ya Allah. Sebelum solat tu berdiri tu sebutnya, ya Allah, terima solat ya Allah. Kalau aku dimati ke depan ni ya Allah. Ini ulama akibar buat ni. Orang ulama yang besar-besar yang buat benda begini kan. Mereka mensyaratkan diri mereka sebut benda-benda tu supaya nak fokus ini adalah solat. Kita nanti ulah yang tu, InsyaAllah. Okay. Lepas takbiratul ihram, tapi berdiri bagi yang mampu itu, berdiri bagi yang berkemampuan, berdiri tegak adalah, ya. Ini bagi orang yang mampu berdiri lah. Ada orang tak mampu berdiri, kan? Sama ada dia sakit, sama ada dia uzur kerana umurnya, kan? Dia pun duduk, dia boleh sembahyang sambil duduk. Duduk iftirash lah. Duduk iftirash ialah duduk antara dua sujud itu. Duduk bawah lah. Dan tu kalau dia tak mampu juga untuk solat, untuk duduk, maka dia boleh solat sambil mengiring. Tidur sambil mengiring. Okay. Ataupun mengiring pun tak boleh dah. Tak balance dah kan. Mengiring terbalik kan. Boleh juga solat menggunakan isyarat matanya ke, tangan ke. Asal boleh isyarat dah, tak kisah. Biasa isyarat mata lah. Isyarat mata. Baik. Selagi dia boleh sujud, maka dia dikenaki sujud. Maknanya kita tak payah guna kursi, Ustaz, ya? Kalau dia boleh sujud, dia tak boleh kursi. Jadi terus takbir, terus duduk. Dia duduk atau terus sujud. Ini masalah orang tak boleh duduk atas kursi, tak boleh sujud. Masalah dia tak dapat nak sujud. Mungkin ada kes di tempat saya tu, 2 orang. Dia kaki dia langsung tak boleh nak lipat. Dia nak ke depan pun dah tak sujud dah, kan? Kalau dia duduk depa kaki dua ke depan pun tak sujud juga. Dia nak lipat kaki tak boleh. Kalau dia lipat kaki tu, dia boleh pengsan di situ kerana menanggung kesakitan lutut dia yang tak boleh dah. Dia punya ankle dia tu dah langsung tak boleh tu. Dia tak tahan. Okey? Dia tak boleh sujud maksudnya. Kalau sujud, pakai kata bangunlah sujud sajalah. Tu kalau mak saya umur dia 84 tahun. Macam 84 tahun. Dia badan dia besar sikit. Tengok anak dia lah kan. Dia besar sikit. Dia badan dia berat. Memang kalau dia duduk, dia tak boleh bangun dah. Kalau dia sujud, dia tak boleh bangun dah. Dia sujud, dia tak boleh bangun dah. Mana punya lah tak terdayanya dia kan dengan tubuh dia tu. Maka yang tu barulah dia boleh duduk sembahyang atas kerusi. Dia duduk iftirash pun dia tak boleh itu juga. Dia tak boleh balance. Dia duduk iftirash tu dia boleh bagi dia tak boleh balance. Jadi dia kena duduk atas kursi. Kursi pun kursi yang lebar tu. Okey. Bagi orang yang sembahyang atas kursi, maknanya dia memang syarat dia memang tak bersujud. Dia tak boleh sujud. Dia tak mampu untuk sujud, boleh duduk atas kursi. Tapi selagi boleh dia sujud, dia kena duduk iftirash. Sama ada dia boleh qiyam, boleh berdiri, atau dia terus duduk pun tak apa, boleh. Dia tak mampu berdiri, terus jadi duduk. terus duduk pun boleh, tak ada masalah. Sebab ikut kemampuan. Rasulullah sebut keadaan macam mana teruk sekalipun sehingga kamu boleh sujud. Kena sujud lah. Jangan kerana sakit lutut sikit kita tak nak sembahyang duduk atas kursi dah. Tak boleh. Okey? Boleh. Tak ada masalah. Dia boleh sujud tak? Boleh sujud. Boleh. Okey, bagus. Dia boleh sujud. Cuma dia tak boleh duduk iftirash. Dia kena duduk bersila. Duduk bersila tak apa.
Ada orang tu kadang-kadang kaki dia tu bila dia masuk besi dua-dua dia gitu terkangkang je kan. Kalau nak suruh dia semain ketika berjamaah nak sujud macam mana? Habis kiri kanan semua kena tendang semua kan. Maksudnya masyarakat susah sangat dia nak sujud. Barulah tak sujud, baru boleh duduk atas kursi. Boleh ya? Baik. Macam mana kalau duduk atas kursi, macam mana cara nak sujud? Okey. Kalau duduk atas kursi, ni kursi kita duduk semayang. Yang pertama tak boleh sandar. Allahu Akbar, sandar. Tak boleh sandar. Sama macam saya solat tepi dinding kan. Landing. Allahu Akbar. Tak ada beza. Sandar kan? Tak boleh sandar. Sandar dengan kawan sebelah pun tak boleh. Duduk juga. Duduk. Katalah dia langsung tak boleh berdiri. Duduk kan? Allahu Akbar. Rokok. Sikit saja kan? Allahu Akbar. Ya. Sikit je lah kan rokok. Dia atas. Sami Allah liman hamidah. Ni boleh. Sujud. Allahu Akbar. Bawah sedikit daripada dia. Maknanya itu maksimum lah dia boleh buat dah tu. Oh, semaksimum boleh yang bawah, boleh. bawah lah. Kan? Tengok tempat sujud. Ya. Jadi tak adalah nanti rokok dengan sujud sama. Tak ada. Rokok sedikit bawah, sujud lebih bawah lagi. Nak menunjukkan bahawa ketika itu dia sedang sujud, ketika dia sedang rokok. Gitu. Bagi orang tu yang memang dah bongkok, Ustaz, macam tu lah cara dia. Satu cara, ya. Maknanya bezakan. Bezakan saja. Itu dikira sebagai orang yang ada masyaqqah atau ada halangan-halangan lah. Okey. Ataupun sampailah dia rukuk dan sujud sama dia, tak boleh nak buat dah. Kan contohlah kan. Tapi dia tahu perbuatan dia rukuk, dia tahu perbuatannya sujud. Selesai salah. Boleh ya? Boleh aja. Boleh ya? Ya. The Bluetooth device is ready to pair. Dia tak boleh nak sujud. Okey. Okey. Kalau dia bersusah payah, dia masih boleh buat lagi, dia kena sujud. Bagaimana pergerakan yang berlebihan tu, Ustaz? Tak apa, tak ada masalah. Tak apa, lebih daripada 3. Tak apa, tak ada masalah. Maksudnya dia boleh sujud, betul? Cuma dia nak bangun tu payah sikit lah. Oh, nak berdiri payah. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Dia terpaksa tupang sana, tupang sini baru boleh berdiri. Tak ada masalah. Bahkan bawa tongkat pun tak apa. Bawa tongkat semayang. Saya biasa kalau biasa kita tengok di Mekah ke di Madinah ke, biasa kita tengok kan, orang tua-tua salat kan. Kalau saya tengok dia memang khusus sangat, berpimpin nak pergi salat tu. Pimpin. Dia ni ada kalanya dia boleh berdiri, ada kalanya dia tak boleh berdiri. Ada yang boleh berdiri, dia berdiri, dia letak dia punya apa? Dia berdiri, dia letak dia punya tongkat sebelah dia berdiri. Dia solat Allah, dia rukuk slow, dia tidak, dia sujud, dia duduk tu sujud. Bila dia nak bangun, dia ambil tongkat dia. Dia nak bangun, dia ambil tongkat dulu. Dia tekan tongkat dia, Berdiri. baru dia berdiri. Lepas tu dia letak tongkat dia balik. Rusyah lah, Ustaz, kat situ ada rusyah lah. Oh, dia rusak. Memang ada, memang itu memang masyaqqah, dia susah. Ini dia ikut betul-betul macam Rasulullah sebut, selagi boleh sujud, naklah Sujud. Gitu. Dia jangan ambil senang-senang. Sakit lutut sikit, semua atas kursi. Tak mahu, jangan begitu. Salah tu, tak tepat. Kita bimbang solat kita, itu tak sempurna. Tak sempurna, takut tak ada terima. Itu yang bimbang tu.
Kalau berlaku di kalangan ahli keluarga kita, tanya dia, boleh sujud tak? Boleh. Boleh bangun balik tak? Boleh. Susah sikit lah. Macam tadi kan? Boleh bangun tak? Boleh, tapi susah. Tumpang sana, tumpang sini, Banyak pegang pergerakan. sebelah. Tak ada masalah. Pusing-pusing tu. Buat pusing-pusing kan? Bangun tu kan? Tak salah. Sah. Sebab Rasulullah suruh, Berdiri juga. Kalau ada sampai peringkat macam tu. kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Dia mampu berdiri, diri lah. Kat manakah kedudukan saf yang sesuai untuk orang macam ni, Ustaz? Di tepi. Okey. Ha. Macam saya bincang yang lepas, soft ni tak kisah di mana-mana dia duduk. Macam orang yang bermasalah tadi kan, dia susah nak berdiri, dia duduk di soft. Biasa, tak ada masalah tu. Cuma kalau orang menggunakan kursi, tu kena ambil kira sikit lah. Duduk soft. Macam tongkat tadi kan. Tak ganggu. Tak ganggu. Dia tak sebelah dia. Depan dia. Kalau yang kursi, Ustaz kata masalah macam mana? Okey. Kursi ni dia ada dua masalah di sini. Pertama, ini kursi kan? Ini kursi ya. Kursi pandang sisi ya. Kursi pandang sisi. Ini soft. Garisan ya. Okey, kalau misal kata kursi itu 4 kaki kan? Betul kan? Betul. Katalah gitu. Ada ukur kursi kan? Ada ya? Saya lukis ni saya memang boleh insya-Allah. Saya minat kecil-kecil saya lukis. Cuma tak jadi melukis lah. Tak jadi arkitek. Jadi ustaz ke apa lah. Okey. Ini mana sisi ya? Ini garisan ya. Ini kursi ni kalau begini bagi siapa? Bagi orang yang memang dia tak boleh berdiri. Ini tak boleh berdiri ataupun tak boleh qiyam lah. Ini langsung, tidak boleh langsung macam tu. Ataupun dia boleh berdiri sekejap je. Sekejap je. Allahu Akbar. Kalau dia berdiri lama kan, rebah kan. Allahu Akbar, dia duduk. Maknanya dia lebih banyak duduk daripada berdiri. Sekali dia berdiri, yang lain cuma duduk. Maka kedudukan dalam saf, kaki kursi ni sama lurus dengan saf. Manakala ada orang berdiri di sini, orang ni gitu, kakinya dia sama dengan saf. Jadi kedudukan dia akan belakang dia, lurus belakang dia sama dengan orang yang berdiri. Ini bagi orang yang Menggunakan kursi. yang tak boleh berdiri. Ada satu lagi orang yang dia menggunakan kursi tapi dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri. Dia berdiri je. Allahu Akbar, dia berdiri je. Sampai habis, bila rukuk, Allahu Akbar, kemungkinan dia boleh rukuk. Kan? Sami Allah liman hamidah, dia bangun. Sujud tak boleh. Contoh. Dia pun duduk. Duduk, sujud. Allahu Akbar. Maknanya dia boleh berdiri, cuma dia tak boleh sujud. Atau dia tak boleh rukuk. Tu ya. Tapi dia boleh berdiri. Berdiri sama dengan jemaah. Maka kedudukan dia tu ialah dia mesti berdiri. Dia mesti berdiri sama dengan jemaah lain. Kursi belakang. Kaki kursi ni akan ke belakang. Betul. Dia akan mengganggu orang lain. Betul. Maka ketika itu orang ini dia kenalah cari satu tempat, sama ada berada tepi sekali Atau di belakang misalnya. atau belakang. Waktu iqamat tu berdiri semua dah berdiri, dia pun dapat duduk di belakang. Contohlah
Tiba-tiba ada jemaah lain penuh pula belakang dia. Yang tu tak ada masalah lagi dah. Itu dah kira tak ada masalah. Jadi dia kena carilah kursi yang bergam macam ni yang ada ruang besar sikit. Kalau orang nak rukuk, nak sujud pun, orang belakang dia boleh boleh. Tak ada masalah lah. Boleh ya? Boleh faham ya? Tapi ingat, yang semain duduk atau kursi tadi, pastikan dia memang dah tak boleh sujud. Dan dia tak boleh berdiri balik. Memang dia penyakit betul, langsung tak boleh. Contoh macam orang ada penyakit lutut yang kritikal. Dia memang tak boleh duduk je memang pakai berdiri lah dia. Lutut tu geser dia, setengah mati dia berdiri. Boleh ya? Jelas kan? Baik. Tak apa. Ya. Okey. Orang yang normal rukuknya ialah 90 darjah. Orang yang normal rukuknya 90 darjah dengan mukanya dia menghadap kepada tempat sujud. Dia 90 darjah lah. Ya. Macam Datin sebut tadi, dia ada masyaqqah. Dia ada masalah tulang belakang. Dia tak dapat nak 90 darjah. Dia cuma dapat 20 darjah ya atau 15 darjah ya. Allahu Akbar gitu kan. Tapi kepalanya mesti tunduk tepat sujud. Itu saja. Oh tak payah. Dia tak payah. Dia tak payah menyeksa diri dia. Dia tak perlu menyeksa diri dia. Dalam kesakitan Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Tak payah. Kena imam. Tak disuruh macam tu. Maknanya keadaan. Tapi kalau orang normal mesti 90 darjah saja. Ya. Ya. Dan okey, tak boleh berlama mungkin bila berdiri rasa macam nak pitam. Goyang kan? Maka kalau memangnya kita menghadapi masalah tu, boleh angkat takbir tu duduk. Yang kena kursi yang nombor 2 tu lah saya. Kursi nombor 2 lah. Kena yang dia nombor 1 lah. Tak boleh. Sebab dia lama, dia boleh berdiri, dia tak boleh berdiri. Ni cerita tak boleh berdiri ya. Ini boleh berdiri. Itu saja. Ini diguna pakai oleh Fatwa Mufti Negeri Sembilan dan Perak, dua ni. Dan disetujui dia semula, tak ada masalah sana. Ya. Okey. I'tidal. Kalau mazhab Syafi'i kita sami Allahu liman hamidah, kita lepas tangan. Lepas saja. Lurus je. Tak ada lah nak. Tak ada lah. Mana lepas lurus betul. Lepas kita berdiri biasa. Tak perlu macam ni ke ataupun formal sangat. Pun tak perlu sebenarnya. Atau kursi. Kursi. Kita lepas lah. Lepas sebelah. Sami Allah liman hamidah, lepas sebelah. Ini kita rukuk kan. Rukuk tangan dekat lutut tu. Allahu Akbar. Kita tengah bersujud. Sami Allah liman hamidah. Lepas ke bawah. Lepas tu bila sujud, Allahu Akbar, kita pegang balik lutut lah. Kita anggap ini sebagai tempat kita sujud. Ya. Boleh ya? InsyaAllah boleh ya. Cuma jangan goyang-goyang lah. Sami Allah liman hamidah. Banyak Ustaz. Kalau ikut Imam Syafi'i 3 kali Allahu besar ni batal. Dia kena diam ya. Sami Allah. Gatal lah dalam bersikap. Boleh, tak salah. Sebab tadi dah satu gerakan. Ini gerakan lain pula. Wah, tak boleh. Boleh?
Cuma sami Allahu liman hamidah. Ini dia menang lebih daripada 2 gerakan jadi 3 kan. Tapi kalau kita sami Allahu liman hamidah sediam, lepas tu gatal pula telinga kau. Allahu Akbar, itu tak masalah apa. Syarat jangan berturut. Sami Allahu liman hamidah. Batal lebih itu. Sebenarnya tak timbul benda gitu dah. Tapi ada yang buat macam tu. Sebab leka tu. Sebab terfikir sedang sama. Oh, maksud saya dah. Okey, saya bagi kalau ada lain-lain, kalau ada lagi. Saya silakan. Okey. Keadaan macam ni. Anggota sujud. Kalau misal kata kita Kelapik. berkekalan lah telekung tu sampai ke atas tapak tangan kita, itu tak salah. Macam juga macam kita sujud. Itu sujud. Ada selai rambut melekat di sini kan? Selai rambut melekat. Itu sujud. Allahu Akbar. Kita sedar bahawa ada selai rambut melekat ni, maka kita akan cepat-cepat alihkanlah kan. Ataupun bukan rambut kita, rambut orang lain kan. Mungkin dekat kedai orang lepas bunting ke, tiba-tiba rambutnya kita pun sujud Allahu Akbar. Rambut itu melekat kat kita punya dahi kan. Kita pun bangun untuk rakaat berikut, kita rasa macam ada rambut, buang. Kalau kita tak buang, yang tu yang boleh membatalkan. Kenapa? Dia kekal dekat anggota sujud kita. Sama juga kaedah telekung tadi kan. Tukang saya sembahyang Allahu Akbar, leka nak mula telekung ni betul kan. Sebenarnya kalau dia solat itu, dia tak kekal kan. Mana telekung tu adakah dia akan kekal nanti bila dia apa? Dia berdiri, dia telekung akan cukup sama melekat dekat tangan dia. Tak ada kan? Tak ada kan? Mana ketika itu saja kan? Mana ketika itu maka tidak batal kan? Salah dia. Sebab dia tak kekal. Tapi kalau dia kekal, macam cerita rambut tadi, dia kekal. Ataupun ada kertas, waktu kita sujud ada kertas melekat dekat dahi kita kan? Kita tak sedar. Kita bangun nanti baru kita sedar, ada macam melekat pula. Kita buang. Maka kalau kita buang, salah kita. Tapi kalau kita ada kertas tu melekat, kita pun nampak putih kan, nampak. Tak apalah, solat mana belusik kan. Batal solat tu. Kenapa? Dia menghalang tempat sujud. Ustaz, macam mana ya? Kalau menghalang anggota sujud maksudnya. Ustaz, kalau ada jemaah dia macam menarik telekung ni sebab nak keluarkan tangan. Waktu tu nak terus sujud tu dia macam tarik. Tak, sebab tak bagi telekung tu kena tempat sujud. Jadi boleh tak? Dia begini. Kita Banyak perkara. waktu kita salat, kalau sekiranya ada sesuatu yang menghalang dengan sengaja, faham ya? Dia nak keluarkan tangan dia. Ha. Jadi dia masuk dalam nampak baru dia keluar sujud. Baru dia sujud. Tak ada masalah, boleh? Boleh tak? Tak ada masalah. Maksudnya lah, anggota sujud itu tidak kekal dihalangi oleh telekung dia, kan? Itu maksud dia. Jadi waktu dia sujud, dia pun sujud, dia pun tolak sedikit supaya jangan dia punya apa, telekung tu menghalang anggota sujud dia. Betul? Betul ya? Dan dia tahu bahawa tidak boleh sesuatu menghalangi anggota sujud yang berkekalan. Kalau misalnya itu satu, lepas tu sujud macam ni pun tak ada masalah. Kalau terus sujud tu pun tak ada masalah. Sebab apa masalahnya? Berlapis dengan tangan Ustaz. Jadi terlapis telekung kita tu macam Tak kena pada tempat sujud. Maksudnya. Maksud. Jadi kalau tak nak bagi berlatih, dia akan tergerak-gerak lagi Banyak gerakan. Dia nak macam ni. Okay. Adakah mesti tangan tu betul-betul atas sejadah atau dia terlapis dengan telekung ni pun tak apa? Okey, soalan saya, adakah telekung tu selama-lamanya yang dia guna tu dia akan menghalang tempat sujud dia? Dia sementara.
Sama macam kes rambut tadi lah. Saya cerita kes rambut tadi kan. Ini anggota sujud. Ini salah satu untuk sujud. Tapak tangan juga anggota sujud. Betul. Ada sesuatu benda yang menghalang. Contoh seperti kalau tapak tangan itu telekung menghalang. Adakah sepanjang solat tu telekung itu menghalang tapak tangannya? Tak, sujud je lah. Tak apa. Sama macam masalah tadi. Semaya ada kertas. Dia sujud, saya sujud. Kalau rambut kecil benar kan? Tak sedar. Kertas lah. Ada selai kertas kecil je sekeping tempat sujud. Masa saya sujud tu, kebetulan saya sujud, saya lap mata lah. Allahuakbar. Melekat kertas tu sini. Okey? Faham ya? Maka saya kena segera buang tu. Masa Kalau saya sujud tu lagi sekali, dia halang, batal salah saya. Oh, untuk sujud pertama tu tak apa. Yang kedua tu kita kena buang. Buang. Sebab pun dia berkekal. Bekalan. Ataupun kita sujud yang kedua baru dia melekat. Sujud kedua melekat, kita pun diri. Allahuakbar. Tu rakaat berikut kan? Kita tengok ada benda kat ni kan? Maka segera kita buang. Kenapa? Dia menghalangi anggota sujud. Walaupun sehelai rambut. Macam telekung tadi, adakah dia berkekalan menghalang? Tak ada kan? Tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Nak tarik tangan ke tak nak. Tak ada masalah apa. Tapi ada orang cakap Macam-macam cara lah kan? dia tak nak bagi telapis. Oh, tapi okey. Dia begini. Kita faham tentang ilmunya. Jadi pastikan jangan kita buat rasa apa? Ragu-ragu, jangan. Kita yakin. Kalau anggota sujud itu terhalang sepanjang masa, batal. Tapi saya rasa masalah tu boleh diatasi. Jangan pakai telekung terlalu panjang. Cukup-cukup untuk tangan. Jadi tangan kita cantik sebenarnya. Ustaz, kalau kita rasa ada satu menghalang, kita dah sujud tapi kita rasa ada masalah satu benda kan. Lepas tu kita angkat sikit sebab kita nak alih tu tak boleh kan. Itu dah dua kali Dia dah kira 2 kali kita sujud kan. Tidak. Maksudnya Contoh kita sujud, kita rasa macam ada rambut kan. Kita bangun sikit, kita bersihkan. Betul sujud balik, tak ada masalah. Boleh? bukan dikira Tak ada kira. Sebab ketika itu masyarakah kita nak buang penghalangan. yang menghalang anggota sujud. Boleh ya? Boleh faham ya? Okey. Boleh faham ya? Okey. Saya nak bagi contoh lah. Adakah telekung itu pakaian yang rasmi untuk solat? Tidak. Tak. Ya, rasmi untuk solat. Rasmi. Tak juga. Tidak. Tak juga. Kalau macam saya dah boleh solat dah. Baik. Kalau berpakaian dah cukup macam Majah Najri ni, boleh solat tak? Boleh. Boleh kan? Tak semesti telekung. Okey. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan macam ni kan, ada tak masalah ketika nak sujud akan menghalang telekung? Tidak. Ada pakaian kita? Pakaian. Ada tak? Tak ada. Jadi pastikan yang kita faham tentang itulah. Maknanya biasanya kita jadi masalah sebab pakaian itu. Telekung itu betul. Telekung tu. Jadi macam telekung tu satu pakaian rasmi yang ketika solat. Tak. Ya. Jadi yang bincang tadi ialah mengenai tangan terlapik atas telekung. Okey, terlapik atas telekung. Dia menutupi anggota sujud. Okey. Jadi kalau keadaan yang meragukan kita, maka kita jangan biarkanlah kita berada dalam keadaan meragukan itu saja. Telekung tu lah yang kita kena ubah sebenarnya. Ya.